Assalamualaikum dan salam pagi. Saya ucapkan pada cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Iqmal. Okay, sebelum saya memulakan sesi temuduga mengenai kejayaan seorang guru, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada cikgu kerana sudi menjadi tetamu saya untuk menjayakan projek iaitu temuduga mengenai seorang guru. Oleh itu, sebelum saya mengajukan soalan, bolehkah cikgu memperkenalkan diri dan cerita latar belakang cikgu dalam bidang perguruan? Baik. Nama cikgu Alifah binti Patadi. Memang berasal dari Kuching, Sarawak lah. Berada dalam bidang perguruan tahun ini adalah tahun yang ke-21, 21 tahun 2 bulan. Cikgu mula menjadi seorang guru pada 17 bulan 6 tahun 2002. Tempat pertama cikgu dipostingkan dahulu ialah SM Teknik Singkat setahun. Kemudian cikgu mengikut suami ke Sabah, SMK Datuk Panglima Abdullah di Sabah, 6 tahun di sana. Kemudian kembali ke Kuching pada tahun 2008 dan berkhidmat di SMK Tunku Abdul Rahman sehingga ke hari inilah. Dan subjek yang diajar pelbagai. Option sebenar cikgu dalam perguruan ialah matematik. Ijazah sarjana muda cikgu ialah prinsip perekonomian, tapi option dalam perguruan matematik lah. Jadi bila posting tu cikgu memang mengajar matematik, tapi di samping itu kita sebagai guru ni perlu bersedia untuk menerima apa-apa saja arahan pihak atasan. Kalau diminta kita mengajar subjek lain, kita kena cuba ajar. Guru ni insya-Allah serba boleh. Jadi cikgu pernah ajar pendidikan Islam, pendidikan seni visual, PJK pun pernah. Dan sekarang ini matematik dan prinsip perekonomian. Terima kasih cikgu untuk berkongsi pengalaman cikgu. Tanpa membuang masa, saya akan memulakan sesi temuduga dengan soalan pertama. Apakah inspirasi cikgu untuk menjadi seorang guru? Baik, sebenarnya cikgu tidak mengambil siapa-siapa sebagai inspirasi cikgu lah. Sebab benda ni dia datang sendiri. Seperti mana cikgu maklumkan tadi, cikgu pada asalnya cikgu mengambil ijazah sarjana muda perekonomian. Tetapi dahulu pada tahun 1998, 1999, tahun 2000 tu, kalau cuti di antara semester, ijazah ni dia lama, dia 3 bulan. Jadi ayahanda cikgu dia sentiasa mencari peluang supaya cikgu tidak menganggur macam tu saja, tidak buat apa-apa. Dia sentiasa mencari ruang untuk cikgu menjadi guru ganti dan sebagainya. Dan selalu cikgu jadi guru ganti sekolah rendah lah ketika itu. Disebabkan oleh sering kali menjadi guru ganti, cikgu tiba-tiba jatuh cinta pada profesion perguruan. Inilah yang menyebabkan cikgu terus sampai sekarang menjadi seorang guru. Soalan yang kedua adalah, pada pendapat cikgu, apakah ciri-ciri yang patut ada dalam diri seorang guru? Baik. Yang paling penting dalam diri seorang guru ialah semestinya sabar. Sabar, kerja kuat. Dalaman kena kuat juga. Sebab kita akan berhadapan dengan pelbagai kerenah pelajar. Satu kelas ada 30 lebih orang. So, kita memang kena sabar. Daya tahan kena kuat. Itu antara yang perlu ada lah. Soalan yang ketiga adalah, apakah pengalaman yang terbaik yang cikgu pernah lalui sepanjang menjadi seorang guru? Baik. Pastinya pengalaman ni banyak, dah 23 tahun, dah 21 tahun dah jadi guru. Suka dan duka itu memang macam-macam cikgu lalui, dan antara yang paling cikgu tidak dapat lupakan ialah apabila cikgu merasakan yang cikgu mendekati seorang pelajar yang cikgu rasa nakal. Suatu ketika dulu, ini berlaku waktu cikgu berada di Sabah. Cikgu dapati seorang pelajar ni dia nakal, malas juga ada, tapi cikgu tahu dia pandai, dia bijak. Jadi cikgu mengambil pendekatan untuk mendekati pelajar ini, menasihati dia, selotok dengan dia, sehingga akhirnya
pelajar ini tadi berjaya di dalam PMR dengan dapat straight A's di dalam PMR-nya. Ini satu kebahagiaan yang tidak dapat dibayangkanlah oleh seorang guru. Okey. Soalan yang keempat adalah bagaimana cikgu memulai hari sebagai seorang guru kerana cabaran sebagai seorang guru amat mencabar fizikal dan mental. Baik. Seawal 4:30 pagi. Okey. So cikgu bukan setakat seorang guru, kita juga seorang ibu yang ada anak ramai. Jadi cikgu bagi masa lah 4:30 pagi tu cikgu dah mula membuat persiapan untuk turun ke sekolah. Okay, sekiranya masih ada masa lagi berbaki, cikgu sempatlah mengurus sedikit kerja sekolah yang perlu disiapkan. Okay, cikgu akan turun sekitar jam 5.40 pagi kerana kawasan tempat tinggal cikgu tu memerlukan cikgu bergerak awal. Kalau tak lambat sampai sekolah. Itu pun 1 jam baru sampai sekolah. 6.40 pagi kadang baru sampai sekolah. Okey, sampai saja di sekolah, memang cikgu tak akan buang masa, memang akan terus mempersiapkan. Cikgu akan tengok betul jadual pada hari tersebut, kelas apa yang perlu dimasuki, bahan-bahan pengajaran yang cikgu dah ready awal sebelum itu, memang kena ready awal sehari sebelum. ABM ke latih tubi yang perlu disediakan, kena ready awal lah. Dan akan masuk kelas mengikut jadual yang seperti yang dijadualkan. Okay. Soalan yang kelima adalah sebagai seorang guru yang berpengalaman, apakah strategi pengajaran yang selalu digunakan oleh cikgu semasa mengajar di dalam kelas? Baik. Lain subjek, lain strategi yang sesuai digunakan. Okay, cikgu ni mengajar matematik dan prinsip perakaunan. Dua-dua subjek yang merupakan subjek angka. Okay, subjek angka ini sukar bagi cikgu lah. Bagi cikgu sukar kalau nak suruh pelajar explore sendiri kadang-kadang, terutama prinsip perakaunan. So benda baru bagi mereka. So memang cikgu yang kena chalk and talk. Strategi chalk and talk tu memang tak dapat ditinggalkan. Memang perlu ada. Kalau cikgu nak ubah sikit pun, cikgu akan ubah kepada teknik bekerja berkumpulan. Itu pun setelah cikgu chalk and talk menerangkan pada mereka konsep asas dan sebagainya, baru mereka akan dibenarkan bekerja secara kumpulan untuk memantapkan kefahaman. Dan bagi topik-topik yang melibatkan teori dan tidak memerlukan cikgu memberi penerangan lebih, yang begini cikgu akan gunakan kaedah pembentangan. Cikgu akan minta pelajar membentang supaya mereka masing-masing mengambil peranan. Tidak cikgu seorang cakap, supaya mereka yang berperanan di situ untuk memahami ilmu tersebut lah. Okay, itu yang selalu cikgu gunakan. Ya? Okey. Soalan yang keenam, selain daripada strategi yang digunakan oleh cikgu tadi, ada tak strategi lain yang digunakan oleh cikgu semasa mengajar? Baik. Sekarang zaman PAK 21. Teknik pengajaran yang PAK 21 yang banyak berpusatkan kepada murid. Okey, kadang-kadang cikgu aplikasi juga ilmu ini. Antara yang cikgu pernah gunakan ialah one stay, four strays. Pelajar yang mana pelajar selepas mereka melakukan kerja berkumpulan, pelajar-pelajar lain akan membuat lawatan ke kumpulan-kumpulan lain untuk melihat hasil kumpulan kerja lain. Seorang pelajar akan tinggal di meja mereka masing-masing, meja kumpulan, untuk membuat penerangan kepada ahli kumpulan lain yang datang. Itu antara yang pernah cikgu gunakan lah. Selain daripada kuis dan sebagainya lah. Okey. Soalan yang ketujuh, pada pandangan guru, penggunaan ICT amat diperlukan atau tidak dalam pelajaran? Kenapa? Baik. Kita tak dapat elak zaman sekarang memang zaman ICT. Bagi cikgu memang sangat perlu kita menggunakan kaedah ICT. Even ICT ni kita perlu buka pandangan lebih luas lagi, bukan setakat komputer. Handphone itu juga salah satu cabang ICT bagi cikgu. Yang mana sekarang ni kita maklum bahawa selepas era COVID itu, semua pelajar mempunyai handphone. Jadi cikgu tidak melepaskan peluang ini
untuk menggunakan teknik pengajaran menggunakan media sosial zaman sekarang. Telegram ke WhatsApp ke pun boleh diguna pakai untuk pengajaran dan pembelajaran. Okey. Soalan yang ke-8. Terdapat perbezaan semasa cikgu belajar dulu dengan cikgu mengajar sekarang. Yes, memang banyak. Kalau dulu memang fokus guru-guru dulu adalah chalk and talk saja. Okay, chalk and talk saja. Zaman sekarang memang pelbagai, seperti mana Pak 21 tadi tu. Kerja berkumpulan, berpusatkan murid. Dulu berpusatkan guru, sekarang lebih berpusatkan kepada murid. Itu perbezaannya. Okey. Soalan yang ke-9 ialah, boleh tak cikgu kongsi bagaimana cikgu menangani gangguan luar jangkaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran? Baik, faktor di luar jangkaan ini jarang juga berlaku, tapi yang paling kita semua pernah lalui ialah fasa COVID sebelum ini. Okey, semua kita tidak menjangka bahawa ketika itu sekolah terpaksa ditutup. Pembelajaran terpaksa dilakukan daripada rumah secara online. Okey, jadi apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu beradaptasi dengan situasi, menyesuaikan diri dengan apa yang berlaku, mematuhi kehendak kementerian ketika itu. Guru-guru perlu mengajar daripada rumah menggunakan kaedah atas talian secara Google Meet dan sebagainya. So kita perlu beradaptasi lah dan menyesuaikan diri dengan faktor-faktor yang berlaku ketika itu. Okey. Soalan yang terakhir daripada saya ialah, bolehkah cikgu kongsi bagaimana cikgu mengawal kelas kerana setiap pelajar mempunyai personaliti yang berbeza? Baik, mengawal kelas ya. Masuk saja dalam kelas, selalunya cikgu lah. Cikgu pastikan dahulu sampai sarap. Okey. Keadaan kelas itu selesa, berada dalam keadaan yang kemas, bersih, meja teratur dan sebagainya. Pelajar duduk di tempat masing-masing, tidak berkeliaran. Okey, kemudian biasanya cikgu menggunakan kaedah sambil mengajar, cikgu akan minta juga pelajar. Sebab cikgu mengajar matematik, cikgu minta pelajar menjawab soalan di hadapan. Dan selalunya target cikgu ialah pelajar-pelajar yang cikgu rasa banyak cakap. Yang banyak bergerak ni. Oleh kerana dia suka bergerak, kita suruh dia bergerak ke depan. Dia suka bercakap, kita suruh dia bercakap di hadapan. Itu antara kaedah yang cikgu gunakan untuk mengawal murid. Okey, dan cikgu selalu bertanya, teknik penyoalan. Okey, sebelum dia bercakap, daripada dia bercakap dengan kawan-kawan, kadang baik kita panggil murid tersebut untuk memberi pandangannya, supaya dia benda yang dicakap tu ada faedah lah, daripada dia bercakap dengan kawan dan cakap benda yang tak berfaedah. Okey, itu salah satu cara kita mengawal kelas, supaya pelajar dia tak dia sentiasa rasa takut, nanti kena panggil lah macam tu. Okey. Saya mempunyai soalan bonus kepada cikgu. Wow. Dan saya harap cikgu dapat menjawab soalan bonus itu Baik. dengan kejujuran mempunyai pandangan cikgu serta pendapat cikgu. Okey? Okey. Maksud dia 3 dalam 1. Okey? Ready cikgu? Okey. Soalan bonus tersebut berbunyi, Okey. apakah harapan cikgu kepada cikgu muda yang akan datang dan sistem pendidikan Malaysia pada masa yang akan datang? Baik. Harapan cikgu kepada guru-guru muda, semoga guru-guru muda sekarang ni lebih kuat dalaman. Ini yang cikgu perhatikan. Generasi muda sekarang, cikgu nampak ada masalah dalaman.
Okey. Bukan kata semualah, tak semua. Okey. Macam mudah tertekan dengan sedikit permasalahan yang timbul. Okey, cuba bertenang, fikir masak-masak dan cuba hadapi segala masalah, tekanan kerja dan sebagainya dengan apa? Tenang, relax dan selesaikan satu persatu. Jangan mudah sangat rasa tertekan, depression dan sebagainya. Okey, dan harapan cikgu untuk sistem pendidikan yang akan datang ialah kalau dapat jangan terlampau syok sendiri. Sebab kalau kita perhatikan silibus murid sekarang ini, silibusnya terlampau tinggi sehingga kan guru-guru sendiri merasakan silibus itu belum tidak mampu dicapai oleh murid-murid yang umur yang diminta di apa? Silibus tu macam tak sesuai dengan umur yang sebegitu. Okey? Jadi harapan cikgu ialah silibus Kementerian Pendidikan mengkaji semula di SKP supaya silibus yang ada sekarang ini bersesuaian dengan umur murid lah. Okay. Okey. Terima kasih kepada cikgu kerana menjayakan projek saya pada hari ini. Akhir kata daripada saya ialah jutaan terima kasih kepada cikgu dan saya harap segala urusan cikgu dipermudahkan. Amin. Cikgu minta maaf lah kalau ada kelemahan dalam jawapan-jawapan cikgu tadi. Mungkin orang lain pandangan dia, ini pandangan cikgu. So cikgu doakan Ikmal juga akan menjadi seorang guru yang berdedikasi satu hari nanti. Jadilah seorang guru yang disegani, disayangi, bukan guru yang ditakuti. Okey cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Amin. Hari ini saya bersama dengan Encik Francis, anak Johan, seorang guru. Okey, boleh kenalkan diri Encik? Nama saya Cikgu Francis Anak Iman. Saya mempunyai pengalaman mengajar selama lebih kurang 23 tahun. Tempat bertugas saya yang pertama adalah di Sabah. Selepas itu saya ke Sarawak dan telah berkhidmat di sekolah ini selama lebih kurang 19 tahun. Pendidikan tertinggi saya setakat ini, saya memiliki ijazah sarjana dalam bidang pengurusan pendidikan. Pengalaman menarik di sekolah ini, semuanya menarik setiap hari. Okey, teruskan lagi. Okey, soalan pertama saya, apakah inspirasi Encik untuk menjadi seorang guru? Kini baru saya sedar apa sebenarnya suatu yang dinamakan sebagai inspirasi. Suatu ketika dulu bila saya belajar daripada keluarga yang agak susah, itu adalah satu motivasi ataupun inspirasi supaya boleh memberikan kehidupan yang lebih baik kepada saya dan keluarga saya. Soalan seterusnya, apakah pada pendapat cikgu, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru? Pada pendapat saya secara peribadinya, yang pertama adalah rajin, kedua bertanggungjawab, dan ketiga adalah disiplin yang tinggi, amat diperlukan oleh seorang guru. Seterusnya, pengalaman terbaik cikgu semasa mengajar ataupun pengalaman menarik setakat ini adalah saya pernah dianugerahkan pada tahun lepas anugerah Maulidur Rasul sekolah ini, yang itu adalah satu pengalaman yang sangat menarik bagi saya lah. Di samping saya juga pernah bertugas di kawasan pedalaman Sabah selama 5 tahun. Akhirnya suatu kenangan yang sangat indah dikenang waktu ini, walaupun agak perih untuk dilalui pada tahun sekitar tahun 2000 dahulu. Di mana di Sabah? Dulu saya bertugas di salah sebuah sekolah di daerah Beluran dalam bahagian Sandakan di Sabah.
Seterusnya, bagaimanakah cikgu memulai hari cikgu sebagai seorang guru? Cabaran-cabaran yang cikgu alami. Pastinya kita perlu memulakan setiap hari dengan doa, ya, supaya kita boleh melalui hari-hari itu dengan lebih mudah, yakin, dan kita lupakan masalah, ya, terutamanya kalau ada masalah di rumah, masalah pribadi sebelum kita masuk ke sekolah, supaya kita bersedia untuk berdepan dengan murid-murid, begitu juga dengan rakan sekerja kita yang lain, ya, supaya kita boleh sentiasa kekalkan keharmonian tempat bekerja dan menjalankan tugas dengan baik dan berkesan kepada murid-murid kita. Apakah strategi cikgu sebagai seorang yang berpengalaman dalam hal ini? Strategi pengajaran ini dia sebenarnya kalau dari segi pandangan pribadi saya adalah bergantung kepada pembelajaran ataupun kandungan isi yang kita nak ajar. Sebaik-baiknya strategi pemusatan murid adalah strategi yang amat berkesan. Dan cuma ada masa strategi ini mempunyai cabaran tersendiri, terutamanya kalau melibat kepada disiplin murid, kekangan bahan yang kita nak gunakan. Jadi seterusnya kita boleh menggunakan strategi pemusatan guru. Jadi kelemahan strategi pemusatan guru ini dia agak menghadkan sedikit sebanyak kreativiti murid. Namun dari segi kawalan kelas dia jauh lebih mudah daripada pemusatan murid. Selain daripada strategi yang saya sebutkan tadi, kita juga boleh menggunakan strategi umpamanya inquiry penemuan, ya, ataupun coba jaya supaya pelajar itu melalui satu pengalaman untuk memperolehi pengajaran yang kita nak dapat, ya, terutamanya kalau untuk subjek sains, ya, kita perlu bawa pelajar ini untuk keluar dan melihat sendiri tentang ciri-ciri sesuatu haiwan atau tumbuhan supaya mereka lebih mahir berbanding dengan dia hanya melihat pada buku. pada pandangan cikgu, penggunaan ICT perlu atau tidak? Zaman ini itu adalah merupakan suatu kemestian lah, apatah lagi selepas impak COVID-19, maka ia menjadi satu gelombang ICT yang memang dituntut, ya, terutamanya bila kita menghadapi pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Jadi sekiranya kita tidak menguasai ICT, sudah pasti pada masa tersebut adalah sukar untuk guru melaksanakan tugas. Walau bagaimanapun selepas pandemik, IT ini adalah satu elemen yang memang sangat penting, ya, supaya cikgu itu sentiasa lebih bersedia menjalankan tugas dan tidak merasa terbeban, malah ianya boleh memudahkan kerja cikgu dan meningkatkan keberkesanan pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran kepada murid. Adakah terdapat perbezaan semasa cikgu belajar dan cikgu mengajar? Itu sudah pasti bagi setiap orang yang bernama guru. Mereka akan melihat satu perubahan cara kita belajar dahulu dengan yang ada sekarang. Ya, bagaimana cara kita dahulu, kita terlalu banyak dibimbing oleh guru dan tidak banyak pendedahan. Tapi pada masa kini, pembelajaran itu terdapat boleh belajar di mana-mana. Ya, terutamanya kalau kita tengok dekat YouTube, pembelajaran ataupun bahan yang ada itu jauh lebih menarik daripada apa yang kita ada pada zaman dahulu. Begitu juga suatu yang sukar kita gambarkan pada zaman saya belajar dulu. Kalau kita nak membayangkan alam semesta, kita hanya boleh melihat pada buku. Tapi sekarang ini dengan teknologi yang ada, kita boleh melihat bentuk-bentuk ataupun galaksi yang ada dengan mudah, ya, menggunakan VR contohnya. Jadi kita seolah-olah dapat melihat ke angkasa. Jauhlah kalau nak dibanding dengan waktu saya belajar. Kalau kita lihat dari zaman ke zaman memang segalanya telah banyak berubah. Boleh cikgu kongsi bagaimana cikgu atasi gangguan luar ataupun cabaran-cabaran luar jangkaan? Satu yang paling penting adalah sikap terbuka, ataupun kita bersedia untuk menerima bimbingan dan sentiasa berfikir positif, ya, supaya kita dapat lihat apa-apa halangan yang berlaku, kita mempunyai satu peluang, ya, untuk kita mempelajari sesuatu baru dan menguasainya, supaya kita sentiasa boleh melakukan kerja dengan cabaran yang mendatang dengan lebih mudah lagi. Kita ambil contoh, ya, kalau kita lihat suatu yang sukar kita lakukan itu pada zaman dahulu,
kini kita dah boleh mudah bila ada penggunaan ICT dan sebagainya. Bagaimanakah cikgu mengawal kelas-kelas untuk setiap pelajar yang mempunyai personaliti yang berbeza? Ini adalah satu soalan yang sangat subjektif sebenarnya. Ya. Setiap insan yang bernama guru, dia pasti akan menghadapi, ini adalah masalah utama. Ya, bagaimana kita nak mengawal pelajar-pelajar di dalam kelas. Dan setiap guru itu mempunyai cara yang tersendiri. Ya, jadi yang pertama kita kena pastikan disiplin pelajar-pelajar kena jaga supaya tidak berlaku ataupun timbul perkara-perkara yang boleh menimbulkan kecederaan ataupun gangguan kepada pelajar lain. Jadi ketegasan seorang guru itu mesti ada, dan setiap kelakuan-kelakuan yang baik itu harus kita hargai. Contohnya kita boleh beri pujian, kita juga boleh masa-masa tertentu kita boleh bagi hadiah kepada pelajar, sama ada dalam kumpulan ke ataupun secara individu. Okey, soalan terakhir saya hari ini, apakah harapan cikgu terhadap cikgu muda dan sistem pendidikan negara kita? Kita melalui satu generasi guru yang datang dan pergi silih berganti, ya, adalah menjadi harapan saya supaya semua rakan-rakan guru muda ini mereka sentiasa memberikan yang lebih baik dan bersedia untuk menghadapi perkembangan ataupun arus pemodenan pendidikan ini. Ya, maksudnya mereka bukan sahaja sekadar mempunyai ilmu yang tinggi, malah keperluan mental yang kuat, dan cabaran-cabaran itu harus dihadapi dengan sikap yang positif. Pastikan kita sentiasa untuk memperbaiki diri, hormatilah rakan-rakan sekerja dan bekerjalah dengan bertanggungjawab. Terima kasih kepada Encik Francis kerana sudi meluangkan masa dengan saya. Sama-sama, saya juga mengucapkan tahniah kepada anak murid saya sendiri kerana dapat berjumpa dengan saya hari ini.